Tepat 9 pagi anda bersama saya Azin Hussein. Berikut tajuk utama pagi ini. 1,000 hingga 3,000 guru kafa akan diserap ke jawatan tetap. Juga kes bunuh pembantu takbir PTG Pahang, polis tahan 2 rakan mangsa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 1,000 hingga 3,000 guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa akan diserap ke jawatan tetap. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal berkata, untuk tujuan itu pihaknya dengan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA akan membuat saringan terhadap kumpulan terbabit sebelum mereka diserap ke jawatan tetap. Proses saringan itu akan dibuat daripada segi prestasi, hikmat dan kelulusan mereka. Dianggarkan terdapat 31,460 orang guru kafa bertaraf kontrak berkhidmat di 5,609 premis kafa seluruh negara ketika ini. Mengenai belanjawan 2019 yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan Lim Guan Eng semalam, Datuk Seri Dr. Mujahid berkata, ia membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap semua kaum di negara ini. Dalam kekangan hutang negara, katanya, kerajaan masih mencari jalan untuk menjana pendapatan negara supaya golongan B40 ada pendapatan boleh guna. Siasatan kes pembunuhan pembantu takbir Pejabat Tanah dan Galian PTG Pahang. Polis menahan 2 rakan kepada mangsa M. Suhairi Abdul Wahab sekitar daerah Kuantan petang semalam. Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Muhammad Nur Yusof Ali berkata, suspek lelaki berusia 35 tahun itu yang bekerja sendiri ditahan selepas penahanan seorang lagi suspek yang juga rakan serumah mangsa. Beliau berkata kedua-duanya direman 6 hari sehingga 8 November depan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Hasil bersiasat juga sudah diperolehi dan mendapati mangsa meninggal dunia dipercayai dipukul dengan objek keras. Dalam kejadian jam 10.30 malam kemarin, M. Suhairi ditemui di atas tilam di dalam bilik tidur utama di rumahnya di Perumahan Pandan Indah. Ini selepas berlaku kebakaran di bilik tidurnya itu. Hasil siasatan polis membawa kepada penahanan 2 suspek dipercayai mempunyai kaitan dalam kematian mangsa. Motif sebenar kejadian masih lagi disiasat. Polis Diraja Malaysia PDRM menzahirkan penghargaan kepada peruntukan khas kerajaan dalam pembentangan belanjawan 2019 semalam yang menetapkan kepada 3 tumpuan utama bagi memberi manfaat kepada lebih 130,000 warga PDRM. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun berkata, 3 tumpuan itu ialah melaksanakan reformasi institusi, memastikan kesejahteraan rakyat dan memupuk budaya negara keusahawanan. Dalam satu kenyataan, Tan Sri Muhammad Fuzi berkata, menerusi tumpuan pertama, PDRM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan 24 projek kerjasama awam swasta berasaskan tender terbuka yang membabitkan sekolah, kem tentera, rumah mampu milik dan balai polis serta bomba yang keseluruhannya berjumlah 5.2 bilion ringgit. Selain itu, dalam tumpuan kedua, PDRM mendapat manfaat menerusi bantuan RM500 secara one-off kepada pesara yang berkelayakan, kemudahan cuti tanpa rekod 7 hari untuk penjawat awam yang bukan beragama Islam bagi tujuan keagamaan. PDRM juga berterima kasih kepada kerajaan di atas peruntukan pembangunan RM7.1 bilion bagi sektor keselamatan serta bayaran khas RM500 kepada semua penjawat awam grade 54 dan ke bawah. Beliau berkata PDRM akan mengoptimumkan penggunaan segala peruntukan yang diberikan dalam perkhidmatannya supaya kualiti penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat tidak terjejas. Kementerian Kesihatan berikrar untuk menggunakan peruntukan RM29 bilion yang diperuntukkan menerusi belanjawan 2019 sebaik mungkin. Langkah itu juga dibuat bagi memastikan setiap hospital di bawah kementerian itu mampu menawarkan rawatan kesihatan terbaik kepada rakyat.
Jadi kita akan bertanggungjawab untuk memastikan untuk memastikan bahawa semuanya akan kita urus takbir dengan baik, dengan penuh keamanan supaya kita elakkan inefficiencies, ketidakefisienan, jauh lagi perkara leakages dan sebagainya, ya. Jadi itulah yang akan kami lakukan. Kita back to merancang untuk 2019 ataupun melaksanakan perancangan kami. Dan saya telah sebutkan termasuklah perkara-perkara yang kami, contohnya macam peruntukan untuk rare disease, itu belum saya sebut, 50 million, 50 juta rare disease, bersekali dengan hepatitis, bersekali dengan hemodialisis, yang rata-ratanya, dan enhance primary health care, primary care, Tambahnya, langkah itu perlu dibuat supaya golongan yang tidak berkemampuan turut dibantu dan tidak dipinggirkan dalam mendapatkan rawatan yang sepatutnya. Peruntukan RM29 bilion kepada Kementerian Kesihatan adalah yang tertinggi pernah diterima kementerian berkenaan sepanjang sejarah belanjawan negara. Pemberian subsidi petrol RON95 bagi pemilik kereta persendirian dan motosikal disambut baik oleh pengguna. Cuma yang menjadi persoalan adalah mekanisme pengagihan yang melibatkan peruntukan RM2 bilion untuk subsidi bersasar itu. Tapi saya tak tahu sama ada macam mana kerajaan nak differentiate, nak membezakan satu boleh di situ, okey, kita dapat tengok kereta tu kan. Cuma untuk limit 100 liter untuk satu kereta tu macam mana kerajaan nak buat? Saya nak tengoklah. Yang tu yang sebab tak tahu kalau semua pakai kad boleh. Cara tu kita boleh terima lah. Okeylah, sekarang pendapatan kita pun tak berapa tinggi lah. So kalau kita dapat offer macam ni yang subsidi untuk minyak semua, harga barang semua, kalau boleh kalau turun untuk okey jugalah. Kira pendapat saya bagus lah, okey lah. At least ada perubahan lah, something lah. Daripada yang sebelum ni kan, apung tapi naik kan. At least subsidi tu ada lah kan. Belanjawan 2019 juga dijangka memberikan faedah besar dalam bidang pelancongan dan pendidikan di wilayah Persekutuan Labuan, sekaligus dapat merangsang pertumbuhan sosioekonomi Labuan. Untuk menjadi satu tempat yang menarik kepada pelancong, kita perlukan restoran ataupun makanan-makanan yang menarik, yang sedap, yang banyak pilihan. Begitu juga dengan produk-produk lain seperti rekreasi, sukan laut dan bermacam-macam lagi lah. Jadi semua ini tidak akan sustain sekiranya tidak ada sokongan domestic demand. Katanya, Labuan kini sudah mula mencatat pertambahan kedatangan pelancong China, Korea, Jepun dan Taiwan berbanding dahulu. Malahan katanya, sektor pendidikan juga dijangka mendapat manfaat daripada belanjawan tahun depan dengan mengambil kira faktor kewujudan kampus institusi pengajian tinggi di Labuan, khususnya kampus cawangan Universiti Malaysia Sabah, UMS. Ingin menjadi penyampai berita? Anda mungkin yang kami cari. Hantarkan resume serta gambar terkini berukuran postcard ke email tertera. Serlahkan potensi anda. Ayuh sertai kami. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Selangor menetapkan 16 jenis barangan harga terkawal sempena sambutan Deepavali pada 6 November ini. Antara barangan itu adalah ayam hidup, ayam standard, daging kambing tempatan bertulang, telur ayam grade A, telur ayam grade C, cili merah, ubi kentang dan kacang dal. Tempoh berbuka puasa sistem kawalan harga ini adalah 7 hari, maafkan saya. 7 hari, iaitu bermula daripada 3 hari
sebelum perayaan, iaitu 3 November, 1 hari pada 6 November 2018 dan berakhir 3 hari selepas itu, daripada 7, 8 dan 9 November 2018. Beliau berkata peniaga diwajibkan menjual barangan harga terkawal tidak melebihi harga maksimum yang ditentukan oleh kerajaan. Ujarnya tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang gagal mematuhi peraturan skim berkenaan. Mana-mana peniaga yang melakukan kesalahan akan diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 dan boleh dikenakan penalti. Peniaga juga diwajibkan meletakkan tanda harga khas berwarna merah jambu untuk barangan harga terkawal bagi membezakan dengan barangan lain. Pakatan Harapan akan mengadakan majlis makan malam di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya pada 9 Disember ini. Majlis itu bertujuan mengutip dana ekoran masalah hutang yang masih menghantui negara. Bagaimanapun, pemberi dana tidak akan diberi layanan istimewa. Majlis makan malam ini bertujuan untuk kutip derma dan yang pemberi derma tidak akan diberi layanan yang istimewa kepada mereka kerana sistem kita sekarang ini ialah dengan cara tender. Sebarang bid mesti dibuat dengan cara tender, dan dalam tender yang dibuat ini pihak yang akan membuat keputusan tidak akan diberitahu siapa dianya yang menender. Dia ikut berkenaan dengan tawaran yang diberi. Kalau tawaran itu baik dan kita tak tahu siapa dia yang membuat tawaran itu, kita akan buat keputusan tanpa memihak kepada mana-mana pihak tertentu. Majlis ini akan dikendalikan oleh pegawai kerajaan. Dalam pada itu, Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat PKR dan veteran DAP Lim Kit Siang dilantik ahli baru Majlis Presiden Pakatan Harapan PH. Pengumuman pelantikan kedua-dua mereka itu dilakukan ketika mesyuarat Majlis Presiden PH di Yayasan Kepimpinan Perdana yang dipengerusikan oleh pengerusi PH Tun Dr. Mahathir Mohamad. Setakat ini, 4 anggota gabungan PH terdiri daripada Bersatu, PKR, DAP, Amanah kini mempunyai 5 ahli daripada setiap parti dalam Majlis Presiden berkenaan. Secara keseluruhan, Majlis Presiden terdiri daripada 22 anggota dari keempat-empat parti termasuk Datuk Seri Anwar dan Kit Siang. Antara ahli Majlis Presiden PH termasuk Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Muhammad Sabu dan Lim Guan Eng. Polis Pulau Pinang menahan 7 individu termasuk 3 wanita ketika membongkar makmal memproses dadah. Turut dirampas dadah pelbagai jenis bernilai lebih RM1,5 juta. Ketua Polis Negeri Datuk Seri A. Tai Vigan berkata serbuan dilakukan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman dan Pulau Pinang kira-kira jam 3 pagi Khamis lalu di sebuah rumah di Cangkat Minden, Glogor. Hasil serbuan, polis menahan 4 individu setelah membongkar makmal memproses dadah yang beroperasi di rumah teres yang disewa sindiket berkenaan sejak 2 bulan lalu. Siasatan awal mendapati makmal terbabit digunakan untuk memproses dadah jenis ekstasi. Susulan itu, polis menyerbu sebuah pangsapuri di kawasan pusat membeli belah Queens Bay dan sebuah lagi pangsapuri di Sungai Dua. Pelbagai jenis dadah dan bahan kimia untuk menghasilkan dadah bernilai RM534,000 serta peralatan untuk memproses dadah dirampas. Kesemua 7 suspek berusia 26 hingga 58 tahun termasuk dalam sindiket di Reman sehingga 7 November. Anak ikan dimakan ikan, gadang ditabek anak tenggiri. Ameh bukan, perak pun bukan. Budi saketek, rang hargai. Demikian antara teras adat pepatih yang membau maksud mendalam hubungan erat sesama manusia. Kata-kata itu menjadi pegangan masyarakat Minangkabau sehingga kini. Azaria Tagaya yang berpeluang ke Padang Sumatera Barat baru-baru ini mendalami sejarah budaya Minangkabau di sana. Antara ikon budaya yang melambangkan Minangkabau pastinya Rumah Gadang yang bukan hanya tempat tinggal, malah menjadi ruang mesyuarat dan upacara bagi masyarakat matrilineal Minangkabau.
Rumah gadang dimiliki oleh wanita sesebuah keluarga dan hak milik diturunkan daripada ibu kepada anak perempuan. Kita lihat di rumah gadang itu bukan satu keluarga yang tinggal. Banyak keluarga. Seperti rumah kita ini yang dijadikan pusat dokumentasi ini, ruangnya ada 9, berarti bilik ada 8. Karena ruang ke tengah itu jalan ke dapur. Jadi ada 8 keluarga yang mendiami. Biasanya yang lama tinggal di rumah gadang, itu yang perekonomian kurang mampu. Segala aspek reka bentuk rumah gadang dari keunikan bumbung berbentuk tanduk hingga cara pembinaannya semuanya membawa maksud tersendiri. Contohnya tiang struktur rumah gadang sengaja dibina tidak lurus. Tingkap dan pintu juga sengaja dibuat tidak selari dengan lantai rumah dengan ukuran berbeza. Ini menjadikan rumah gadang lebih stabil dan kukuh jika dilanda gempa. Tempat menyimpan padi atau rangkiang yang dibina dengan tiang 4, 6 dan 9 juga ada maksud tersendiri. Tiang 4 paling ujung nama rangkiang si tinjau lawik, padinya digunakan untuk acara adat. Misalnya ada acara seremonial di rumah gadang, ambil padi yang paling ujung. Tiang 4 lagi agak di tengah, nama rangkiang si tenggang lapa. Ini padinya digunakan untuk membantu fakir miskin, untuk sedekah, untuk bayar zakat. Kalau tiangnya 6, ini namanya si bayau-bayau, padinya kita gunakan untuk makanan sehari-hari penghuni rumah gadang. Paling ujung tiangnya 9, nama rangkiang harimau paunya koto. Ini padinya digunakan untuk pembangunan di kampung. Jadi misalnya di kampung orang buat jalan, buat masjid, kita ambil padi situ, kita jual, hasil penjualan padi kita bantu untuk pembangunan. Antara lokasi bagi mendalami sejarah Minangkabau adalah di Istana Pagaruyung. Selepas istana asal di Batu Patah terbakar sebanyak 2 kali akibat rusuhan dan kemudian dipanah petir, replika istana ini dibina di wilayah Batu Sangkar. Anak saya lahir di Jakarta, dia harus tahu tanah kelahiran leluhurnya. Untuk itu setiap akhir tahun pelajaran, saya perkenalkan dengan inilah kampung halamanmu, inilah adatmu, kamu harus tahu. Tinggal di Jakarta tidak mesti jadi orang Jakarta. Baik saudara, jika kita ingin membina satu struktur menggunakan kayu, kita akan ambil paku dan juga perekat untuk menggabungkan kayu itu dan menyatukan semuanya. Dan begitu juga jika kita ambil kira konsep yang sama kepada adat dan budaya. Adat dan budaya itu sebenarnya adalah perekat dan juga paku yang boleh menyatukan sesebuah masyarakat. Dan seperti kata pepatah orang Minangkabau, indak laput dek hujan, indak lekang dek panas. Azaria Tagaya, Pagaruyung, Sumatera Barat, Indonesia, TV3. Kita ke laporan antarabangsa. Pasukan Pengecaman Mangsa Bencana Polis Republik Indonesia telah mengenapasti 4 mayat mangsa nahas pesawat Lion Air. Proses kenapasti identiti dilakukan berdasarkan ujian forensik dan postmortem serta ujian DNA yang diberikan oleh pihak keluarga. Pasukan dari DVI Polri mengesahkan identiti 2 mangsa lelaki, Chandra Kirana dan Hiskia Jori Saro Insong. Manakala 2 mangsa wanita, Moni dan Janatun Shintia Dewi. Syarikat penerbangan Lion Air secara rasmi telah menyerahkan mayat mangsa kepada ahli keluarga pewaris di Hospital Bayangkara R. Said Sukanto. Lion Air turut memberikan pampasan kepada keluarga berlainan mengikut situasi. Arahan untuk membunuh wartawan Jamal Khashoggi dikeluarkan oleh pihak atasan kerajaan Arab Saudi. Dakwaan itu dibuat Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang menggesa komuniti antarabangsa turut bertanggungjawab mendedahkan dalang di sebalik pembunuhan terbabit. Begitupun tambah Erdogan, beliau tidak percaya sekiranya Raja Arab Saudi, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud mengarahkan pembunuhan di konsulatnya di Istanbul pada 2 Oktober lalu. Namun arahan itu dipercayai dikeluarkan oleh pihak atasan kerajaan. Rabu lalu, Ketua Pendakwa Istanbul mendedahkan Khashoggi dijerut serta-merta ketika memasuki bangunan konsulat. Mayat Khashoggi dipercayai dihapuskan menggunakan asid atau bahan kimia lain selepas dikerat beberapa bahagian. Pasukan bomba dan penyelamat Itali mendedahkan rakaman drone yang memaparkan kesan kemusnahan besar akibat banjir di wilayah Veneto. Musibah sejak minggu lalu itu menyebabkan sekurang-kurangnya 14 maut. Rakaman drone menunjukkan ratusan pokok tumbang dengan dahannya menghalang empangan di Tasik Comelico. Serpihan sampah juga memenuhi jalan raya. Kebanyakan mangsa terbunuh akibat kemalangan jalan raya atau dihempap pokok tumbang. Tanah runtuh juga melanda wilayah terbabit menyebabkan bekalan elektrik terputus.
Bertemu kembali. Skuad Harimau Malaya menutup kempen persiapan menjelang saingan Piala AFF 2018 dengan penuh bergaya menerusi kemenangan 3-0 ke atas Maldives dalam aksi persahabatan terakhir di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Disaksikan hampir 5,000 penyokong dalam keadaan cuaca hujan renyai sepanjang 90 minit permainan, skuad negara jelas membuat ancaman awal menerusi beberapa percubaan bahaya namun kerap dinafikan penjaga gol muda Maldives, Akram Abdul Ghani. Penyerang Zakwan Adhar Razak yang gagal menyudahkan peluang berjaya menebus kehampaan menerusi gol pembukaan minit ke-16. Babak kedua bersambung, pelawat yang menduduki ranking ke-151 berbanding Malaysia 169 lebih berbahaya dengan serangan balas pantas. Ia memaksa Cheng Ho melakukan 6 pertukaran termasuk menurunkan penyerang Safawi Rashid dan Hazwan Bakri bagi memburu gol. Percaturan itu nyata membuahkan hasil, menyaksikan Safawi meledak gol kedua pada minit ke-81 hasil penyudah cantik dalam kotak penalti sebelum pemain naturalisasi Muhammadul Sumare menambah gol pada minit ke-93 sekaligus melengkapkan kemenangan penuh 3-0 memihak Malaysia. Kecemerlangan atlet bola perak yang masih segar dengan gelaran juara Piala Malaysia kini disambut oleh atlet hoki perak apabila berjaya menewaskan Terengganu dalam penalti shootout 3-1 di pentas akhir semalam untuk muncul juara Piala Razak 2018. Pada saya, jati diri, semangat daripada pemain saya sendiri yang nak menghadiahkan kemenangan ini untuk Tuanku Sultan Perak. 2 piala dalam 1 tahun lah, dalam masa yang terdekat ni. Piala Malaysia dan Piala Razak. So, target kita tercapai lah. Alhamdulillah. Ketangkasan Terengganu pada awal perlawanan nyata sukar digugat Perak apabila Amir Aiman membuka tirai jaringan pada minit ke-14. Namun selang seminit Perak telah dianugerahkan pukulan sudut penalti dengan Syazrul Imran tidak mensisihkan peluang menjaringkan gol penyamaan. Pada suku kedua, Terengganu meningkatkan mutu permainan dan berjaya menjaringkan satu lagi gol menerusi Syamirul Aiman. Bagaimanapun Perak enggan putus asa dan berjaya bangkit di suku keempat kali ini dari Muhammad Azrai Aizat dan mengheret perlawanan ke penalti shootout. Tuah mula menyelbahi Perak apabila Terengganu tidak berjaya membuat 2 jaringan terakhir dan memberi kemenangan mutlak kepada Perak 3-1. Majlis Pengumian Hartawan dan pemilik kelab bola sepak Leicester City, Wichai Sri Watana Prapa bermula semalam di Kuil Buddha di Thailand. Mayat Wichai diterbangkan balik ke Bangkok di mana keluarga mendiang mengadakan pertemuan peribadi menjelang upacara yang berlanjutan hingga 9 November. Majlis turut dihadiri golongan elit negara itu untuk memberikan penghormatan terakhir kepada hartawan berkenaan. Pemain kelab Leicester termasuk jurulatih Claude Puel dijangka mengunjungi Thailand untuk memberikan penghormatan. Wichai dan 4 lagi maut dalam nahas helikopter sejurus berlepas dari padang kelab Leicester City minggu lalu. Wichai meninggalkan isterinya dan 4 anak yang juga lembaga eksekutif perniagaan rangkaian King Power. Baik, laporan itu mengakhiri buletin pagi. Sentiasa peka dan berhati-hati kepada persekitaran dalam keadaan cuaca tidak menentu ketika ini. Kami tinggalkan anda dengan visual salji tebal yang melanda Kashmir, India. Saya Adin Hussein. Assalamualaikum dan salam. Salam hormat.